Bismillahirrahmanirrahim. Kita di bahagian akhir dah. Ulum khamsah. Yang sepatutnya dia diletakkan di awal kan, Bayanul Ahkam, tapi letak akhir. So kata dia bayanu ilmi ahkam. Keterangan tentang ilmu tentang hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. So dia kata wal qa'idatul kulliyah fi mabahisil ahkam. Ada satu kaedah umum, panggil kaedah kulliyah. Ni sifat mausuf ke ataupun apa ni? Ataupun masdar. Kan? Asalnya kullun kan di sini kan? Kullun. So kalau kita nak buat dia jadi kata sifat, masukkan ya nisbah. Jadi kulliyun. Tambah ta lah kalau dia muannas. Kulliyatun. So kaedah kulli. Kaedah kulli. Dalam perbahasan tentang hukum hakam yang ada Al-Quran ni, ni aku nak beritahu dia. Jadi kesimpulannya dia nak beritahu ada 4 perkara berkenaan dengan hukum hakam yang ada dalam Quran dalam perenggan ni. Satu, millah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berasal daripada millah Ibrahim. So millah Ibrahim ni yang dinamakan sebagai millah Ibrahim yang Hanif kan? So Hanifiyah tu disebut Hanifiyah sini. So yang Hanif. Yang Hanif. Dan kita tahu dah sifat yang Hanif ni macam mana sebelum disebut dah. Antara ciri-ciri dia ialah mentakzimkan syiar-syiar Allah kan? Mentakzimkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah macam haji apa semua tu kan? Syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala dan mentazlilkan. Ini menghina, mengkritik, menolak syiar-syiar batil, syiar-syiar yang syirik. So lawan dia syirik, tolak syirik, agungkan syiar Allah. Mana ibadat-ibadat yang dikekalkan dalam agama Ibrahim yang Nabi Ibrahim bawa. Dan juga tolak syirik. Yang ketiga dia tolaknya, satu tadi dia mengagungkan syiar Ibrahim, syiar Allah, menolak syiar syirik, kemudian menolak juga dipanggil ibtal kan? Ibtal, menolak adat resam jahiliah. Ini adat resam yang batil. Adat resam yang batil dan juga penyelewengan, kita panggil tahrif. Kan? Tahrif, ubah syariat, tahrif. Itu dia perkara pertama tentang hukum hakam yang disebut dalam Al-Quran. Mana syariat yang Nabi bawa ni, hukum hakam ni, hukum hakam yang asalnya berasal daripada Nabi Ibrahim yang bersifat Hanif. Yang kedua, dia ada 4 perkara kan? Yang kedua, nak tulis sini ke tulis asing? Tadi dia mengekalkan tasbih, dia panggil tasbih millah Ibrahimiyah kan? So dia ada ciri-ciri dah yang Ibrahimiyah. So yang kedua, dia nak taksis umum. Taksisu umum. Yang al-umum. Taksis. Maknanya sesuatu yang umum, syariat yang di dalam muamalah, contohnya bab muamalah kan. So muamalah jual beli. Ada hukum hakam tentang dia.
So syariat ni mari dia mentaksiskan sesuatu yang umum. Artinya ada yang diharamkan jual beli ni. Yang jenis riba ke, yang jenis barang tak tentu ke, mabik, majhul, kan? So mana jual beli ada yang diharamkan. Yang haramkan setengah-setengah jual beli. Yang ada unsur riba, yang mabik dia majhul, majhul, yang ada unsur-unsur zalim, kan? Masuk riba lah. Muamalah maliyah. Contoh. So dia telah taksiskan. Umumnya jual beli ni boleh. Tapi dia syariat ni mari, Nabi Muhammad mari, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. So dia taksiskan, khususkan. Dan yang ketiga, syariat Nabi Muhammad mari, hakam-hakam yang ada dalam Quran ialah menambahkan, ini ziyadah, taukid, menambahkan waktu, ataupun kita panggil ta'yin, ataupun ta'yin, mentakyinkan al-waktu. Dulu tak ada penetapan tentang waktu dilakukan amal ibadat. Misalnya waktu solat tu memang dah ada, tapi waktu solat tak ada. So dia tahdidkan, dia tambahkan pewaktuan. Ta'yin puasa, waktu puasa ta'yin daripada fajar sampai ke, kan, maghrib. Ta'yin rozah panggil apa? Ta'yin puasa panggil apa Arab? Som. Ingat wudu lagi, rozah. Ini waktu namaz, rozah, namaz semayang. So ta'yin zakat. So zakat mesti ada haul kan? Waktu dia lah kan? Haul. Urdu pun panggil zakat-zakat juga. Contohnya ta'yin, sama ada ta'yin waktu ataupun ta'yin tahdid sesuatu. Tahdid contohnya dia tahdid kahwin, kan? Kahwin hanya sampai 4 aja tahdid. Dulu nak kahwin banyak-banyak tak apa kan, so dia datangkan 4. So had ziwaj. Ini dari segi tahdid ataupun ta'yin tentang ibadat yang dulunya tak ada. So 4, dia menetapkan masail-masail yang masalah-masalah yang penting. Kita panggil ummuhatul masail. So, ummuhat al-masail. Masalah-masalah yang penting ataupun masalah di sini artinya yang berkaitan dengan hukum-hukum lah, kan? So artinya solat tu mana main, so dikekalkan solat. Dalam sebelum ni pun dah ada solat, kan? Ataupun zakat, kemudian taharah, kan? Taharah tu sendiri untuk ibadat, taharah dikekalkan. Kemudian dikekalkan khasail fitrah, khisalul fitrah. Apa khisalul fitrah? Kalau lelaki ada janggut, so letakkan janggut, tentakkan berapa kadar dia, misai, kan, kuku nak simpan panjang ke pendek ke, kan, kerak bulu ali-ari ke apa semua, kan, itu fitrah. Khisal al-fitrah, khatan ke apa semua, kan, itu semua dikekalkan fitrah, khisal fitrah. Mana khisal ni mana ciri-ciri lah, ciri-ciri yang fitrah bagi manusia dan sebagainya. Ini 4 perkara penting yang berkenaan dengan ahkam yang ada dalam Quran berkaitan dengan Nabi SAW.
So sini dia kata, inna sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bu'isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dengan agama Ibrahim yang bersifat hanif. Jadi kalau dibangkitkan dengan milah ni, maka semestinya lah dia mengekalkan falazima, maka lazimlah ibqa'u, mengekalkan syariat agama tersebut, kan? Tilka millah. Jangan diciptakan, dihasilkan. Wa an la yuhdasa, tidak boleh agar tidak dijadikan, dibid'ahkan, kata bang, ya tak? Ayu taghayyurin, sebarang perubahan. Jangan menghasilkan. Tidak boleh dihasilkan apa-apa perubahan terhadap masalah-masalah ummuhat tadi, kan? Kita kata solat, apa, zakat ni tak boleh buat benda baru. Memang yang ada yang tu, tak ada nak buat satu ibadat baru, tak ada. Yang dikekalkan yang tu saja. Ummuhati masail, yang kita sebut ummuhatu masail saja. So mana zakat apa semua tu dikekalkan, solat dikekalkan, taharat dikekalkan, melainkan ada pentaksisan tadi, kan? Tambah tahdid, tambah ni, tambah tu. So Allahumma illa ni makna melainkan. Allahumma illa, melainkan. Allahumma illa, apa maksud asal? So Allah lah. Allah, asalnya Allah ni kan campur dengan mim. Mim ni ganti ya sebenarnya. Ya nida. So asalnya ya Allah. So ya Allahu, kan? Ni ma. Allahu, Allahumma. So buang ni dihazafkan, ganti dengan ni lah. Allahumma indah. Semunadanya Allah ni munada. So asal dia Allahumma illa, asalnya ya Allah, wahai Allah, kullu syai'in, mudah berlaku, hayyinun, kullu syai'in hayyinun lah, kan? Hayyinun alayya. Semua perkara mudah untuk aku. Semua perkara mudah untuk aku, melainkan illa taksisan. Illa taksisan yang tadi lah, kan? Jadi ya Allah, maka tolonglah aku. Fa'inni alaihi. So ni mustasna minhu lah, kan? Ni mustasna. So mustasna hukum dia nasab. Ini adatun istisna. Ini nida, kan? Huruf nida, harfu nida. Ini munada. Kemudian ya ni diganti oleh mim lah. Jadi Allahumma, Allahumma jadi. Sebab apa dia hazaf ya ni? Sebab biasanya ya ni tak boleh istimak dengan alif lam, kan? Kan sebab ya mesti ya abdu ke ya nama orang, kan, tanpa alif lam, kan? Kalau nak guna alif lam, kita guna ya ayyuha, kan? So dia buang lah, ganti dengan mim sini. Sebab tu kalau nak guna yang Allah,
Ada juga untuk lafaz Allah dia guna ya Allah ni, alif lam muqatta. Ya Allah. Saja yang ni nak memperkuatkan lagi lah. Sebab dia kata, oh yang ni penting sangat lah. Sampai ke Allah kena tolong ni. Tapi sekarang ni dah jadi macam gaya biasa nama illa tu. Just untuk menunjuk kecuali. So Allahumma illa melainkan yang ni tak boleh ada tagayyur, melainkan tagayyur itu pada pentaksisan saja. Yang umum tadi yang saya sebut tadi kan, pentaksisan yang umum apa tadi? Apa kata saya umum? Jual beli kan, muamalah, mana jual beli yang diharamkan, dan melainkan ada tambahan dari segi pemwaktuan dan juga pentahdidan. Waktu tambah waktu sikit. Kalau tahdid mana yang dulu bebas, kita hadkan pada hanya 4 fiha. Ini fi ummuhati masail. Mana? Oh, air. Kipas lah, kipas. Oh, masa ramai tu. Nah, itu dari segi apa? Dari segi kita kata 4 perkara yang penting kan. Yang kedua juga dipertimbangkan dalam syariat tu juga ialah tentang adat resam. Hukum hakam ni adat resam kerana Nabi dibangkitkan di tanah Arab. So sikit sebanyak dijadikan tradisi Arab itu sebagai wasilah untuk menyampaikan tabligh ahkam yang umum. Hukum hakam yang umum ni untuk semua manusia lah, tak kira di mana tempat kan. Tapi hanya dijadikan Arab tu sebagai wasilah. Budaya dia tu, makan, minum dia apa semua. So dia kata, walamma aradallahu subhanahu wa ta'ala an yuzakki al-Arab, tak kala Allah ingin untuk membersihkan, an yuzakki al-Araba, melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, binabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan juga membersihkan sekalian saira akalim bil Arab. Semua akalim itu ya, semua kawasan lah. Ini Arab saja, ini semua dunia lah, kita kata alam, akalim bil Arab, dengan Arab juga. Sebab Rasulullah dibangkitkan dengan di negara Arab, maka terpaksa digunakan Arab itu sebagai wasilah lah untuk membersihkan ni iklimun. Jadi tak dapat tidak dia kata lazima, maka lazimlah kandungan syariat itu mestilah ada sedikit banyak resam-resam dan juga adat budaya Arab. So lazima anta takawwana, terbinanya madatu syariah. Madah artinya essence of the syariah, elemen syariah, terdiri daripada resam-resam, rusumin Arab, dan juga adat kebiasaan mereka, adatihim. Rusum adat serupa je dah, dia tu guna kalimah lain kita kata ni resam, adat kita guna itu adat. Adat resam. Fakir miskin. Kemudian Syahullah nak kata setiap hukum hakam yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam syariah tu, kalau kamu perhati betul-betul,
mesti ada hikmah dia, mesti ada sebab dia. Itulah sebab dia karang kitab Hujjatullah Al-Balighah tu. Nak detail lagi, tengok kitab aku dia. Tengok kitab aku Hujjatullah Al-Balighah. So fa idza am'anta, kalau kamu gor karoge, gor karena kamu genung betul-betul. Anta nazara, pandangan. An-nazara kaji dengan teliti lah kalau bahasa kita. Tengok dengan teliti, kaji dengan teliti. Kalau kamu kaji dengan teliti, kamu lihat dengan teliti, kamu perhati dengan teliti, kamu buat kajian dengan teliti pada keseluruhan syariat Nabi Muhammad SAW. Majmu' mana collection of the syariah of Millah Hanafiyah fi majmu'i syariat agama Millah Ibrahimiyah yang Hanafiyah ni. Dan kamu perhatikan juga, la hasta, you observe. Kalau kamu am'amta, jika kamu la hasta, kamu perhatikan, kamu observe adat-adat orang Arab. Sebab ada dua satu. Tadi kan dia katakan satu syariat, satu lagi adat kebiasaan kan. So, wah ke rumah kan, kaji tengok ada banyak khasiat dia. Wala hasta adatil arabi, dan juga resam-resamnya, warusumahum. Wa idza la hasta adatil arab, wa idza la hasta rusumal arab, wa idza ta'ammalta, ta'ammul, renung, fikir, berhubung syariat Nabi Muhammad SAW, pensyariatan, tasyri'ihi, pensyariatan Nabi SAW ni hakikatnya dia adalah islah sebenarnya kan, mengislahkan dan juga tahzib mana mengelokkan, membaik pulihkan, mencantikkan mana yang tak cantik. Sebab tu tulis tahzibul akhlak, mengindahkan akhlak, buang akhlak yang uduh, tinggal yang cantik-cantik. Ibnu Hajar kan dia tulis kitab kan, Tahzibul Tahzib. Ada kitab nama Tahzibul Kamal. Kitab Al-Kamal tu dia panjang sangat. So mari orang yang kemudian dia kata kita buang sikit, buang ambil hak penting saja. Dia panggil Tahzibul Kamal. Mari Ibnu Hajar dia kata ni pun banyak juga. So kita tahzib dia pula. Tahzibul Tahzib. Tahzib, buang tinggal tahzib. Tahzib kepada kitab tahzib. Kitab tahzib tu tahzib kepada Kamal. Ibnu Hajar tulis habis kitab tahzibul tahzib. Kemudian dia tengok pula, kata Kamal student-student ni nampak kurang mampu sikit. Kita pendekkan lagi. Takribut tahzib. Sebelum kamu baca yang tahzib asal tu, kamu baca ni, takrib, pendekatan kepada kitab besar sikit tahzib. Mari kita semua tak boleh baca belakang. Mini tahzib. So dia kata sini pensyariatan Nabi ni dia adalah sebagai lah bimanzilati ni, sebagai kedudukan, mewakili kedudukan bimanzilati, pengislahan, bukan semata-mata nak suruh semayang ke, nak suruh, sebenarnya dia tu ada islah dan juga nak tahzib. Bimanzilati, tahzib kepada syariat, kepada ummuhatu masail dan juga ada istiadat orang Arab. So kalau kamu tengok semua tu, kamu anta fa iza lahasta fa iza ta'ammalta, jawapan dia alimta, nescaya kamu akan alimta, kamu akan tahu bagi setiap hukum-hukum itu ada sebab. Alimta anna likulli hukmin sababan.
Alimta anna likulli hukmin sababan. Maknanya alimta anna likulli hukmin hikmatan. Hikmah. Sirran, ada rahsia. Satu. Yang kedua, nescaya kamu akan faham. Wa fahimta. Setiap perintah likulli amrin dalam syariat, dan setiap larangan itu ada kemaslahatan, ada maslahatan. Kalau nak detailkan ni, dia kata jadi panjang lah punya. Pendetailan ni panjang. Pendetailan kepada benda ni panjang. Wa tafsiru zalika yatulu, panjang. So nak tengok dia, tengok dalam kitab Aku, ini Hujjatullah, Hujjatullahi al-baligha tuqati. Tu sifat kepada hujah. Beli dah kan? Tak apalah, nanti kalau baca pun tak faham kan, sebab dia banyak sentuh benda kita tak ngaji lagi. Hujjatullah al-baligha, ni hujah baligha, hujah yang balik. Dinasihatkan belilah simpan dalam almari, sebab dia ada hubungan dengan kitab-kitab Syarahullah. Kitab dia yang hebat kira dua ni lah. Satu yang ni, dua yang yang ni yang buat ngaji lah. Kitab tak banyak. Kalau kita baca dalam seminggu, baca sendiri habis. Tak tebal mana. Dua jilid ada, dua jilid yang baru ni dia buat dalam bentuk dua jilid. Kalau cetakan India satu jilid tu dia buat 2 parts lah, one volume. Okay, tadi dia sebut atas sikit kan tentang peran, tentang milah pensyariatan ni sebenarnya dia islah kan. Dia untuk islah dan untuk tahzib. Jadi sekarang ni tajuk dia peranan pensyariatan Islam di dalam mengislahkan milah Hanafiyah yang telah diselewengkan, muharrafah. Dauru, role, the role of pensyariatan Islam, at-tashri'il islami fi islahi, di dalam pengislahan milah Hanafiyah yang telah diselewengkan, al-muharrafati. Boleh teruskan lagi ni? Awal lagi kan? Kau lapar tak? Awal lagi. Nak baca kan? Tak payah kan? Jalan. Mari yang tak nak baca dah. So sini dia nak cerita tentang ni lah, dah berlaku penyelewengan, dan sebab itulah milah ni mari untuk membetulkan. So dia tunjukkan aspek-aspek yang telah rusak, aspek ibadah, kemudian aspek rumah tangga, dipanggil tadbirul manzil. Yang atas ni disebut ibadat-ibadat kan, macam taharah, solat, saum, zakat, apa semua kan, ibadat. Kemudian tadbir manzil ni mana urusan rumah tangga lah. Kemudian lagi ni berapa ni, 38, 39 ni. Okay. Wabil jumlati faqad kana tatarraqa ila al-ibadati
min at-taharati was-salati was-sawmi waz-zakati wal-hajji wa apa tu? Waz-zikri, futurun azimun min jihati at-tasahuli fi iqamatiha wa ni tafsir ni min jihati tasahul min jihati ikhtilafin nasi fiha bisababi adami ma'rifati aksariha. Wa min jihati tasarrubi tahrifati al-jahiliyah ilaiha fa aslaha al-Qur'anu al-azimu zalika al-ikhtilal kullah wa sawwaha hatta istaqama amruha. So dia kata kesimpulannya wabi jumlah, keseluruhannya wabi jumlah ataupun kesimpulannya di sini secara keseluruhannya wabil jumlah, ringkasannya, telah berlaku futurun. Tatarraqa berlaku, asalnya tatarraqa ila artinya masuk. Tatarraqa ila telah masuk, telah tembus, telah sampai. Futur mana kelonggaran, kelemahan, kecuaian, kelesuan. Futurun azimu, kelemahan, kecuaian, kelonggaran. Ini fa'il kepada tatarraqa ni. Tatarraqa futurun azimun. Telah menyelinap, dia kata. Masuk. Kecuaian yang besar. Masuk ke dalam mana? Masuk ke dalam ibadat. Ibadat pula ialah taharah, kan? Solat, som, zakat, haji, zikir. Masuk. Kecuaian tu mari daripada siapa? Siapa yang lakukan? Mari daripada pihak mana? Pihak tasahul. Tasahul artinya bermudah-mudahan. Buat tak cara mana? Tak cakna. Dalam mendirikannya, fi iqamatiha. Fi iqamati solat, iqamati saum, zakat, tak bersungguh-sungguh. Dan juga futur ni terhasil, kelemahan ini terhasil daripada ikhtilafin nas fiha, berbezanya manusia, berbezanya masyarakat dalam memahami ibadat itu sendiri. Ni beramal gini, ni beramal gini. Ikhtilafin nas fiha, ini fil ibadat, bisababi disebabkan oleh mereka tidak mengetahui adami ma'rifati aksariha. Banyakkan ibadat tu dah mereka tidak kenal lagi, tak cam lagi, tak kenal lagi, tak alim lagi, dah lama sangat tinggalkan. Futur ini juga terhasil disebabkan telah menyelinap masuk tasarraba ya tasarrabu wa tasarrubi. Apa yang menyelinap masuk? Tahrif, penyelewengan, pengubahan, jahiliyah masuk kepada ibadat tersebut, kan? Ilaiha, tambahlah, tambah, ubah, masuk, buang. Maka dengan sebab itu fa aslahal Quran, Quran mari untuk mengislahkan zalikal ikhtilal, kepincangan tersebut. Ikhtilal mana? Kepincangan tersebut. Zalikal ikhtilala, semuanya, kullahu. Wasawwaha, dan Quran membetulkannya. Sawa menyama, nyama. Katakan. Kalau yang beka-beku apa semua, sawa. Taswiyah kita ngaji kan? Bukhari tu. Sawa, sama kan? Sehingga tertegaklah dia. Hatta istaqama. Sehingga tertegaklah amruha. Ini urusan ibadat tersebut mengikut jalan yang benar. Penyelewengan tu. Mana sebelum Rasulullah datang tu, ataupun sebelum Rasulullah ada tu, masih lagi benda tu berlaku kan? So,
Quran, ketika Quran datang tu benda tu Milah Ibrahim. Milah Ibrahim kemudian dibawa oleh Nabi Ismail. Masa tu ada lagi sepan Nabi Ismail dah mula makin tak ada. Makin hilang dia punya asalah dia, keaslian dia. Itu dari sudut ibadat. Rusung-rusung pula masuk dalam rumah tangga lah banyak kan. Ada istiadat perkahwinan lah, apa semua masuk. Sebab tu dia kata wa amma tadbirul manzil, adapun urusan kekeluargaan, rumah tangga telah berlaku, kanat hadasat berlaku rusum dia, resam, ada resam yang mudarat, bahaya, darratun, yang mendatangkan kemudaratan, dan terhasil terjadi berlaku satu rusungan. Yang kedua, bermacam-macam jenis anwa'u kemelampauan, ta'addin. Ini bukan muta'addi lawan dia lazim ni Ini kemelampauan. Bukan fi'il muta'addin. Dan keliaran, utuwin, liar, ganas, tuwin. Ini satu rumah tangga kan. Lepas rumah tangga, kemasyarakatan kan. So kemasyarakatan itu termasuklah urusan politik, siasah, pemerintahan. Itu kita panggil siasah madaniyah. Madani daripada Madinah. Madinah mana city kan, township. So maknanya polisi, hukum hakam berkenaan dengan siasah ataupun polisi pemerintahan. Polisi pemerintahan. So wahakaza, demikianlah juga dia kata berlaku ikhtallat, kepincangan hukum hakam, ahkamu ikhtallat ahkamu siasah. Siasah boleh makna politik, boleh bermakna polisi, siasah madaniyah. Ini pemerintahan. Pemerintahan sini maksudnya pemerintahan kecil sampailah besar kan. Kalau peringkat kejiranan, kemudian yang lebih besar lagi kenegaraan. Jadi terpaksalah Quran datang untuk tentukan usul-usul dia kan. Tentukan usul-usul dia. Kita panggil dhabata. Dhabata artinya buat kaedah, menentukan kaedah. Fa dhabata al-Qur'anu al-azimu, bagi tadbir manzil dan siasah madaniyah tu dia buat satu usulan. Jadi Quran menentukan usul kepada usul kekeluargaan, usul pemerintahan. Dan Quran menetapkan haddada, sempadannya, hududan. Mana hukum sama ada berbentuk hukum hakam, kita panggil hudud tu. Wa zakara min hadzal bab anwa'an min al-kaba'ir. Kemudian di sini Al-Quran menyebut tentang kalau kita buat dosa, tak mengikuti hukum hakam yang diterangkan itu, dia boleh jadi akan melibatkan dosa besar. So sebab itulah Quran sebut wa zakara min hadzal babi, bermacam-macam jenis, anwa'an, dosa-dosa besar, kabair. Dan juga banyak juga Quran sebut tentang dosa-dosa kecil, kabairi wa kasiran minas saghairi, supaya ummah mengelakkan diri daripada dosa besar dan dosa kecil tersebut. Litahtariza, supaya protect atau berlindung. Litahtariza, supaya ummah melindungi diri daripada dosa tersebut. Anha. Baik, sekarang ini disebut tentang
kupasan kepada masalah ibadat. Dalam Quran sebut macam mana ibadat. Adakah secara detail? Tak, semua ibadat diterangkan secara ringkas semua. Sebab tu dia kata wa zakara masailas salati ijmalan. Disebutkan masalah-masalah solat secara ringkas. Wa zakara, ini Quran menyebut masaila as-salati ijmalan. Dan untuk solat Quran guna perkataan iqamah. Kerana daripada iqamah tu termasuklah adanya azan, buat masjid, kan, wujudkan jemaah, kena adanya waktu. Bagi iqamah, aqama yuqamu itu mendirikan. Nak diri dia kena ada nak kena ada struktur, nak kena ada perbuatan, nak kena ada elemen dia, kan. So sebab itulah Quran dia kata wasta'mal al-Quran fiha, pada soalah ni lafza al-iqamah, lafza iqamatis salati. Fafassalaha, yang mendetailkannya ialah Rasulullah SAW. Fafassalaha, lalu Rasulullah mendetailkannya dengan iqamah itu mesti ada azan, bil azani, kemudian buat masjid, wa bina'i masajidi, masjid-masjid, dan bina jamaah, kan, jamaati, dan bil azami wa bil jamaah wa bil awqat, menentukan waktu, sebut waktu. Rasulullah detailkan waktunya. Rasulullah detailkan jamaah dapat pahala lah, apa semacamnya, macam-macam disebut. Wa kadzalika dzakara masail az-zakat, itu solat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yakni Quran menyebut wa kadzalika dzakara al-Quran masail az-zakat, masail az-zakati, dengan ringkas juga bil ikhtisar. Yang mendetailkannya ialah Rasulullah SAW dengan suatu kedetailan, suatu pendetailan. Ayyama ni ma tu ma zaidah. Ayyama dengan suatu pendetailan. Wa fassalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyama. Maksudnya ayyuma, kan? Ayyuma. Aku rasa sebut ayyumal ajalain, kan? Mana-mana ajal. Dua ajal tadi. So ayyuma, ma ni zaidah. Sebab tu baca bagi bawah tafsilin. Asalnya ayyu tafsilin. Ini ayya tafsilin. Dengan suatu pendetailan. Yang kamu nak tahu pendetailan tu, tengok dalam hadis dia kata. Wa zakara as-sawma. Quran juga sebut puasa dalam surah Al-Baqarah, fi surah Al-Baqarah. Sebut haji dalam surah Haji. Wa zakara al-hajja aidan fiha, dalam surah Al-Baqarah, fiha, dan juga dalam surah Haji. Wa zakara al-jihad, wa zakara al-jihada. Quran menyebut jihad dalam surah Al-Baqarah dan surah Anfal. Dan banyak juga di tempat-tempat yang berselera, berbeza-beza. Fi mawadhi'a mutafarriqatin ukhra, yang lain. Mutafarriqatin, mawadhi'a mutafarriqatin. Quran juga sebut hudud, hukum hudud. Wa zakara al-hududa dalam surah Al-Ma'idati wan Nur. Quran juga sebut masalah waris, hukum waris, pewarisan. Wa zakara al-mawarisa dalam surah An-Nisa, fi surah An-Nisa. Quran juga menerangkan bayana hukum hakam tentang nikah, an-nikahi, juga tentang talak, at-talaqu marratan, kan, at-talaqi, ahkam nikah, ahkam talak dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa'i, was surah at-talaq wa ghairiha, dan selain daripada surah-surah yang ada dalam Quran, suwari. Tadi ni isyarat-isyarat aja, isyarat
allati tahtaju ilal bayan. Ada isyarat-isyarat yang memerlukan kepada keterangan. At-ta'ridatu hina hint. Mari dah ada kan? Kita ngaji. Hin yang memerlukan tahtaju ilal bayan. Keterangan. Yang ni di luar tajuk ahkam. Ilmu ahkam. Yang ni berkenaan dengan tadi cerita-cerita kisah-kisah. Kisah ni mana bayan tazkir bi ala illah kan? Bayan tazkir bi ayamillah. Ada kisah-kisah. So ada kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tu secara tidak langsung. So kata Syahrullah, kita kena, untuk dia sebut secara tak langsung kisah tu, so untuk faham sikit tu kita kena pergi detailkan sikit, cari sikit maklumat tu. So mana ada dalam Quran yang dia hin, dia buat isyarat-isyarat supaya kita pergi tengok kisah yang sebenar. Kalau tidak tak wadih cerita tu. Kisah misalnya kisah peperangan yang Rasul lalui kan. So iza arafta hadzal qism alladhi ta'ummu fa'ilatuhu jami' al-ummah, fahahuna qismun akhar. Kalau dah habis dia kata semua tu, wa idza arafta, bila kamu dah tahu, hadzal qisma, bahagian yang faedah dia secara umum, ta'ummu faidatuhu, faedah dianya lebih menyeluruh kan kepada sekalian ummah. Mana yang kita sebut selama ni semuanya faedah dia kepada semua ummah. Fahahuna qismun akhar. Di sini ada satu bahagian lain yang aku akan sebut, qismun akharu. Hahuna huna wa huwa annahu kana yu'radu alaihi sallallahu alaihi wasallam su'alun fayujibu. So ada jenis apa tu, keadaan yang bentuk-bentuk Al-Quran menunjukkan bahawa Rasulullah jawab kepada soalan. Annahu kana yu'radu alaihi, dibentangkan kepada Rasulullah SAW soal yang diajukan kepada Rasulullah, soal, kemudian Rasulullah jawab, fayuji bu anhu. Ada juga berlakunya peristiwa ataupun kejadian, taqa'u hadisatun, taqa'u hadisatun, yang menunjukkan bahawa kaum muslimin pada waktu itu, mukmin, bersungguh-sungguh dalam menceritakan tentang kesungguhan kaum muslimin dalam peristiwa tersebut. Jada nafsu, jada nafsuhu, artinya bersungguh-sungguh. Ataupun jada bi anfusih, jada yajudu, kaum mukmin, al-mu'minuna bi anfusihim, so mereka bersungguh-sungguh berkorban dengan jiwa mereka dan juga dengan harta mereka. Sedangkan satu pihak lagi kaum munafik, dia ikut hawa nafsu mereka, ya kan? Wa yumsiku al-munafiquna, kaum munafik berpegang kepada hawa. Yumsiku al-munafiquna al-hawa, hawa nafsu, wa yattabi'una hawa, mengikuti, yattabi'una al-hawa. So dalam tu Allah puji kaum mukminin dan mencela kaum munafikin dan mengancamnya. Fayamdahullahu
al-mu'minina wa zamma yazummu, mencela al-munafiqina, Allah mencela munafikin dan mengancam mereka. Yatawa'aduhum kan, yatawa'aduhum. Au taqa'u hadisatun, ataupun berlaku juga satu peristiwa yang boleh dikatakan min qabili. Qabil mana? Seperti ghalabah, menangnya. Min qabili ghalabati, menang ke atas musuh, a'dai. Peristiwa seperti kafi, menolak bahaya, ancaman, dararun, mana tu? Dararun, kemudaratan mereka. Dararahum, apa kena terjemah ham ni? Wa kafi dararihim, apa nak kata? Ancaman. Ancaman mereka. Lalu Allah menganugerahkan, fayamunnu Allah Ta'ala alal mu'minin, kepada orang mukmin dengan kemenangan tadilah, ghalabah alal a'da kan, ghalabah alal a'da dengan kaffi dararihim, menolak, menepis ancaman mereka. Dan Allah menyebut tentang nikmat tersebut kan, wa yuzakkiruhum, Allah menyebut, mengingatkan mereka, Allah mengingatkan mereka tentang nikmat tersebut. Pitilkan ni'mati. Ada peristiwa-peristiwa yang kita rasa ni apa Allah puji-puji, sebenarnya ada di sebalik itu satu kisah yang Allah sebut tentang kemenangan orang Islam dan Allah puji. Mana boh? Yang zakir betilkan. Oh, hantar lama dah ngaji, tak tahu ni. Wa au tahdusu halatun, ataupun berlaku satu keadaan, tahdusu halatun, yang memerlukan kepada peringatan, tanbih, zajrin. Apa zajrin ni? Kau Melayu sebut apa zajrin? Macam apa ni? Penahanan apa? Halang. Penghalangan. Halanglah. Tampih, halang dengan sungguh-sungguh lah, ingat, paksa, ataupun memerlukan kepada isyarat imak dikuat sama. Oi, apa ni? Kita kenapa? Imak ni, apa beza isyarat dengan imak dengan buat imak ni? Imak isyarah yang lebih dakik lagi. Imak halus lagi dia punya isyarah. Au ima'in
perintah amrin, larangan nahyi. Kemudian Allah turunkan ayat berkenaan dengan tu masalah ni. Satu peristiwa berlaku, jadi peristiwa tu memerlukan kepada tambih. So Allah turunlah ayat tambih. Satu peristiwa berlaku yang memerlukan kepada zajr. So Allah turunkan ayat yang berbentuk zajr. Satu peristiwa berlaku, satu keadaan yang berlaku memerlukan kepada isyarah. So Allah turunkan isyarah. Ada lagi isyarah yang halus, kan? Ada lagi yang memerlukan perintah, larangan. So fayanzilullahu ta'ala fi zalikal babi. Jadi semua ni macam ni, semua yang disebut ni, dia kata semua yang seperti ini, kalau kita selaku mufassir, kita kena terangkan secara ijma' sahaja, ringkas sahaja. Waman fama kana min hadzal qabil, sesuatu yang sejenis ini, min hadzal qabil, yang serupa dengan ini, fala budda, maka mestilah lil mufassir, seorang musafir itu sebut kisah ni secara ijmal min zikri tilkal qisasi bi tariqil ijmal. Kalau tidak, mengajar tafsir tak habis. Cerita ni cerita tu, cerita ni cerita ni cerita ni, kan. Tak habis. Hadis 40 tahun. $39, 40 ya. Kemudian dia bagi contoh, contoh-contoh yang ta'ridat, yang berlaku dalam yang ada dalam Quran. Hin-hin tentang kisah-kisah yang ada dalam Quran. Waqad waradati at-ta'ridatu, ada hin. Warada mana dah? Waqa'at, berlaku, ada. Bikisati ghazwatu badrin, bikisati ghazwati badrin. Kisah Badar ada juga dalam surah Al-Anfal. Tapi kalau nak tahu detail kena baca sirah lah, kan. Ini hin saja kisah Badar. Kisah perang Uhud. Wa qissati ghazwati Uhudin dalam surati Ali Imran, dan kisah peperangan Khandaq. Wa bi qissati ghazwati Khandaqi dalam surah Al-Ahzab, di surat Al-Ahzab, dan kisah Sulh Hudaybiyah, kan. Sulhi Hudaybiyati dalam surah Fathi. Kisah peperangan Bani Nadir bi ghazwati Bani An-Nadir dalam surah Al-Hashr, suratil Hashr. Juga terdapat dia kata ja'a hassu, ada galakan. Hassu, tahrid, sama juga, semua galakan. Ja'al hattu wa tahridu dalam peristiwa tentang Fatah Makkah, Fathi Makkah, dan juga galakan dalam peperangan Tabuk. Ni Arab ko ajan Tabuka ke Tabukin.
Ghairu munsharif. Peperangan Tabuk dalam surah Bara'ah, fi surati Bara'ati terdapat juga isyarah waradat. Wa waradati terdapat juga al-isyarah dalam Al-Quran tentang haji wida kan. So kita panggil hajjati wada'i. Hajjati wada'. Dalam surah Al-Maidah terdapat juga ataupun datangnya isyarah waja'atil isyaratu tentang kisah perkahwinan Rasulullah dengan Zainab ila qissati zawji ziwaj, perkahwinan ziwaji Zainaba fi surati Ahzab, dalam surah Ahzab, dan juga isyarah kepada tahrimu surriyah fi suratul tahrim. Apa ni? Bawah tu, surriyah. Jamak sarari, ini al-amah allati tuqam fil bait wal aghlab anna ishtiqaqaha minal sirri. Jamak kepada sarari. Sarari ini adalah hamba perempuan, amah. Al-amatu ya allati tuqamu fil bait, yang diletakkan dia di baik untuk kerja lah. Tuqamu, aqama yuqimu kan, tuqamu yang didirikan dia di rumah, artinya dijadikan dia sebagai pembantu. Biasanya lafaz ni kalau dalam kamus dia mustaq daripada perkataan sarra kan, sirra, minas sirri, mustaq. Wal aghlab anna istiqaqaha minas sir. Sebab sini ada ya kan, itu orang pergi cari yang ada ya punya saraya kau. Gitu kan. Tak, dia kena cari double. Sinra. Mungkinlah maknanya dia kan pembantu ni menjaga rahsia kan. So mungkinlah makna tu lah. So dia kata haramnya hamba perempuan dalam surah Tahrim. Dan juga kisah ifk Aisyah ila kisatil ifki. Apa nama terjemah ifki? Mereka cerita dalam surah An-Nur. Fitnah kan. Ada juga dalam Quran sebut kisah ja'a zikru, sebut secara tidak langsung ja'a zikru, dengannya istima', dengan listen, istima'i delegasi wafdi jin ni tu istima' masdar, amal dia maf'ul bih dia kan, tu istima' tilawata an-nabi, dia dengan Nabi baca Quran. Ada juga disebut dalam Quran jin, delegasi jin, sekumpulan jin mendengar Rasulullah membaca Quran, tilawatan Quran, dalam surah jin dan surah Ahqaf, Al-Ahqaf. Juga disebut kisah Masjid Dira dalam surah Bara'ah. Wa zukirat kisatu Masjid Dira dalam surah Al-Bara'ah. Dan juga ditunjukkan wa usyira kepada kisah Isra Mi'raj kan, kisah Isra Mi'raj di awal surah Bani Israel, surah Bani Israel. Sebenarnya dia kata semua ni sepatutnya masuk dalam bab kisah lah kan, bab tazkir bi ayamillah. Tapi aku letak sini kerana dia ada ciri-ciri khusus sikit, so aku bezakan dia dengan tempat asal dia. Lepas tu aku letak dia asing. Dia kata sini
hadhil ayatu min tazkir bi ayatillah, semua benda ni atas-atas ayat-ayat ni, wa hadhil ayatu sepatutnya termasuk dalam bab tazkir bi ayamillah. Wa hadzal qism min al ayatil karimah, ayat-ayat yang berkenaan dengan bahagian ini, hakikatnya fil hakikah ialah satu jenis naun daripada jenis-jenis bab tazkir bi ayamillah, min anwa'i tazkiri bi ayamillah, yang tentang kisah-kisah tu. Walakin, tetapi apabila untuk menyelesaikan kana halli, penyelesaian halli kepada isyarat dia isyarat, tapi kita nak tahu macam mana isyarat tu, nak selesai macam mana kan, al-isyarati, perlukan pengetahuan kepada kisah yang sebenar, maka aku asingkan dia daripada bahagian dia yang sebenar. So halil isyarati fiha mutawaqqifan, bergantung, mutawaqqifan kepada samai kisah, mendengar kisah. Lamma sini syarat kan, so jawab dia sinilah, mayyastu, maka aku bezakan, pisahkan. Mayyastu, mayyaza yumayyizu, mana aku asingkan, aku bezakan dia daripada kisih-kisih lain, min sa'iri, daripada sekalian, sa'iri aksamiha, daripada sekalian kisim dia, bahagiannya yang asal kan, aksamiha. Wallahu a'lam bishawab.